Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Saiful dalam segmen Tech 5 Study 5 minit bukan 5 jam. Jadi pada kali ini, video kita akan membincangkan cara-cara merekod nota kredit kita sebagai pembeli. Okey, sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu sebenarnya nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengurangkan nilai dalam invoice yang telah dihantar pembeli. Kenapa pembeli hantar nota kredit? Kenapa dia nak kurangkan nilai dalam invoice? Disebabkan charge pada invoice terlebih jumlah. Contohnya, kita sebagai pembeli, kita beli barang daripada pembekal. Harga barang kita beli itu nilai dia RM5,000. Tapi dalam invoice penjual letak RM6,000. Jadi mahal harga RM1,000. Kita sebagai pembeli, kita tak puas hati, kita rasa kita dah tertipu. Kita rasa bahawa harga sepatutnya RM5,000. Kenapa kau cas aku sebanyak RM6,000? Jadi kita sebagai pembeli, kita ada hak menghantar nota kredit kepada penjual supaya penjual mengurangkan hutang pembeli. Supaya penjual mengurangkan hutang kita tadi. Jadi hutang kita tadi dia cas RM6,000, kurangkan sebanyak RM1,000. Okey. Seterusnya sebab kedua kenapa adalah untuk kurangkan hutang kerana barang yang dihantar rosak. Jadi bila kita beli barang secara kredit, bila penjual hantar barang kepada kita, kita kena cek barang kita elok ke tak elok. Okey. Jadi bila kita cek barang, tiba-tiba kita beli, kita rasa barang ni rosak dan barang kita bernilai RM200. Jadi kita hantar nota kredit kepada kita hantar nota kredit kepada penjual dan kita maklumkan barang tu rosak dan kita pulang sekali dengan barang dia supaya bila barang dah pulang, supaya penjual mengurangkan hutang pembeli, mengurangkan hutang kita tadi. Okey, kita tengok macam mana kita nak rekodkan nota kredit tadi. Kita tengok situasi yang pertama, iaitu kita sebagai pembeli. Okey, kita sebagai pembeli, andaikan bahawa syarikat kita adalah Isma Group Company. Okey, kita beli barang daripada Sentosa Trading secara kredit pada 10 hari bulan 4 bernilai RM8,818. Okey. Kemudian pada 15 hari bulan 4, kita mendapati bahawa pinggan mangkuk yang kita beli daripada Sentosa Trading ini rosak ataupun dia pecah. Jadi kita hantar nota kredit bagi pada Sentosa Trading. Jadi barang rosak bernilai RM881.80. Jadi tujuan kita hantar nota kredit tadi, kita nak kurangkan hutang kita yang banyak ni tadi. Jadi kita perlu rekodkan apa yang perlu kita buat. Yang pertama adalah kita perlu rekodkan ke dalam buku pulangan belian. Yang kedua, rekodkan ke dalam ledger pemiutang. Kenapa kita kena rekodkan dalam buku pulangan belian? Sebab kita pulangkan balik barang yang kita beli. Kita pulangkan balik barang yang dah rosak itu. Okey, yang kedua, kemudian kita kena postkan apa yang kita rekodkan dalam buku pulangan belian ini tadi ke dalam ledger pemiutang. Macam mana kita nak rekodkan dia? Kita tengok yang pertama adalah bila kita rekodkan dalam buku pulangan belian, kita pulangkan pada waktu bila? Kita letak pada tarikh 15 hari bulan 4 2016. Kita pulangkan kepada siapa? Kepada Sentosa Trading. Jadi pada ruang perkara, awak tuliskan nama syarikat yang kita pulangkan, iaitu Sentosa Trading, sebanyak berapa? RM881.80. Kemudian selepas kita pulangkan, kita rekodkan pada buku pulangan belian, kita perlu rekodkan ke dalam ledger pemiutang. Jadi kita tengok Sentosa Trading pada 10 hari bulan 4 kita membuat pembelian, kita rekodkan pada bahagian kredit RM8,818. Okey, kenapa kita rekodkan pada bahagian kredit? Kita tahu bahawa Sentosa Trading ini adalah pemiutang. Bila pemiutang, dia adalah liability semasa. Rumah untuk liability semasa adalah di bahagian kredit. Bila kita membuat pembelian pada 10 hari bulan 4, bermakna hutang kita kepada Sentosa Trading telah bertambah. Bila bertambah,
kita akan rekodkan di rumah asalnya, iaitu di rumah kredit. Okey. Kemudian pada 15 hari bulan 4, okey, kita mendapati ada kerosakan. Kita menghantar nota kredit kepada Sentosa Trading. Jadi kita rekodkan sebagai buku pulangan belian untuk memaklumkan bahawa kita telah pulangkan barang yang kita beli daripada Sentosa Trading. Kemudian kita rekodkan sebanyak RM881.80 di bahagian debit. Kenapa kita rekodkan bahagian debit? Kita tahu Sentosa Trading adalah pemihutang. Jadi bila hutang kita kepada Sentosa Trading semakin berkurang, kita akan rekodkan di rumah debit sebab hutang kita semakin berkurang. Jadi rekod mestilah berpindah rumah daripada rumah kredit ke rumah debit. Kita rekodkan sebagai RM881.80. Jadi kita tengok pada bahagian baki tadi, kita rekodkan pada asalnya RM8,818. Kemudian kita tolak hutang RM881.80 menjadikan hutang dia menjadi sebanyak RM7,936.20. Itu sahaja topik pada kali ini. Jadi rajin-rajinlah kita belajar ya. Assalamualaikum.